Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Apa kabar? Anak-anak sihat? Alhamdulillah, Ustazah juga sihat. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebagai memulakan pelajaran kita. Tadah tangan untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang jom kita tonton video nasyid ini. Berdasarkan video tadi, apa yang anak faham? Ya, video tadi mengenai nasyid selimut putih. Bila sebut selimut putih berkait dengan kain kafan. Kain kafan berkait dengan kematian. Jadi, tadi kita tengok video yang berkaitan dengan malaikat Israel yang tugas mencabut nyawa. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tugas dan nama-nama malaikat, di mana malaikat Israel merupakan salah satu malaikat daripada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Okey, seterusnya kita lihat apa maksud malaikat. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan oleh Allah daripada cahaya ataupun nur. Nur itu ialah cahaya. Tiada jantina, iaitu bukan lelaki, bukan perempuan. Mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Surah Al-Baqarah ayat 285 yang bermaksud semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Jom anak-anak, kita kenali 10 nama malaikat beserta tugasnya. Pertama, malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu, iaitu bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasul-Rasulnya. Pada zaman ini sudah tidak ada lagi Nabi atau Rasul. Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi yang terakhir. Malaikat yang kedua, malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail menurunkan hujan dan rezeki. Bertugas
tugas memberikan rezeki kepada semua makhluk hidup di bumi. Semua makhluk hidup bukan hanya manusia, tetapi haiwan, tumbuhan dan lainnya akan mendapat rezeki masing-masing melalui malaikat Mikail. Ingat perkataan Mikail. Mi ada kaitannya dengan makanan seperti mi goreng. Anak-anak ingat mi itu adalah makanan yang berkaitan dengan rezeki. Mikail. Untuk anak-anak mudah ingat. Seterusnya yang ketiga, malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil meniup sangkakala ya anak-anak. Meniup sangkakala pada hari kiamat. Jika Allah telah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka terjadilah kiamat dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan mati. Tidak hanya satu kali, Allah akan memerintahkan kembali malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kali kedua. Tiupan sangkakala kedua membangunkan kembali seluruh makhluk hidup dan disebut sebagai hari kebangkitan. Israel. Tugas malaikat Israel ialah mencabut nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Anak-anak pernah dengar tadi kan? Nasyid. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Itu menunjukkan malaikat Israel mencabut nyawa. Itu tugas malaikat Israel ya anak-anak. Baik, kita pergi pula kepada malaikat seterusnya. Yang kelima anak-anak, malaikat Raqib, mencatat amalan baik selama manusia masih hidup. Di dalam Al-Quran, catatan amalan yang baik dibuat oleh malaikat Raqib akan menjadi penyelamat dan pertimbangan seseorang itu masuk syurga. Apa contoh amalan yang baik? Contohnya seperti bersedekah, menolong ibu bapa, berzikir, membaca Al-Quran, membantu orang yang dalam kesusahan, dan lain-lain lagi. Seterusnya, malaikat yang keenam, malaikat Atid, mencatat amalan buruk. Mencatat semua amalan buruk yang manusia lakukan selama masih hidup di dunia. Sekecil-kecil kejahatan, malaikat Atid akan mencatatnya. Seperti contohnya, anak-anak seperti mencuri, menderhaka pada ibu bapa, mengejek kawan, menipu, bercakap bohong dan lain-lain lagi. Jadi, elakkan kita daripada melakukan perkara-perkara jahat untuk mengelakkan kita terjerumus ke dalam neraka, insya-Allah. Seterusnya, malaikat Rizwan. Tugas malaikat Rizwan ialah menjaga pintu syurga. Di dalam Al-Quran, syurga digambarkan sebagai tempat yang indah dan merupakan tempat yang sangat cantik sebagai hadiah dan ganjaran bagi orang yang baik dan beriman. Wajah malaikat Ridwan mempersilakan penghuni syurga masuk, disambut dengan sopan, dengan muka yang manis. Diharap kita semua akan masuk syurga ya anak-anak, insya-Allah. Seterusnya, malaikat Malik. Malaikat yang menjaga pintu neraka. Malaikat yang sangat kasar, bengis, zalim, dan dia tidak ada belas kasihan ketika menyiksa manusia. Nauzubillah min zalik. Agar kita semua terhindar daripada terjerumus ke dalam neraka. Seterusnya, malaikat yang seterusnya, Munkar dan Nakir. Setelah dicabut nyawa oleh malaikat Israel dan manusia meninggal dunia, maka di dalam kubur manusia akan bertemu dengan Munkar dan Nakir. Tugas mereka ialah menyoal orang mati di dalam kubur. Bagi orang yang beramal soleh dan beriman, soalan dapat dijawab dengan mudah dan kubur seperti cahaya dan di taman syurga. Manakala orang yang tidak dapat menjawab soalan daripada malaikat Munkar dan Nakir akan disiksa, jasadnya hancur di mamah bumi. Na'udzubillah min zalik. Agar kita semua dapat menjawab soalan di kubur nanti, insya-Allah. Setakat ini dulu pelajaran kita pada hari ini, Pendidikan Islam tahun 2, pelajaran akidah yang bertajuk 10 malaikat beserta tugasnya. Kita berjumpa di lain siaran, insya-Allah. Yang baik itu datangnya daripada Allah,
manakala yang tidak baik itu adalah daripada ustazah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.